Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aini bin Zulkifli. Nombor titik saya adalah E20191023526. Kami akan membentangkan tentang tenaga tidak boleh diperbaharui, iaitu arang batu, minyak, gas asli dan juga nuklear. Artikel yang kami pilih ialah proses pembandaran dan permintaan kepada tenaga tidak boleh diperbaharui. Proses pembandaran adalah faktor utama dalam permintaan tenaga yang tidak diperbaharui. Dengan setiap peningkatan 1% oleh proses pembandaran akan meningkatkan 0.72% permintaan untuk tenaga tidak boleh diperbaharui. Agensi Tenaga Kebangsaan merekodkan peningkatan kepada penggunaan tenaga sebanyak 39% daripada tahun 1990 hingga 2008, dengan negara Timur Tengah adalah yang tertinggi sekali, iaitu peningkatan penggunaan tenaga sebanyak 170%, diikuti dengan China dan India iaitu sebanyak 146% dan 91%. Dalam artikel ini terdapat 6 pembalik ubah yang dikaji, iaitu permintaan tenaga tidak boleh diperbaharui, yang pertama. Yang kedua adalah kadar proses pembandaran yang boleh dilihat pada KDNK atau keluaran dalam negara kasar, bahagian nilai tambah industri dalam KDNK dan pelepasan karbon dioksida. Harga minyak juga adalah satu pemboleh ubah yang dikaji kerana ianya adalah sumber utama tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Pengkaji juga menggunakan 5 kaedah pengiraan untuk membuktikan proses pembandaran amat mempengaruhi permintaan tenaga. Kajian ini lebih bersifat analitikal dan statistik, maka kaedah yang digunakan adalah kaedah-kaedah statistik. Kaedah pertama ialah cross-sectional dependence, iaitu kaedah ini digunakan untuk memerhatikan persepaduan di antara kewangan dan ekonomi sesebuah negara. Yang kedua ialah panel unit root test, iaitu menyemak agar semua pemboleh ubah yang dikaji adalah relevan, iaitu pada selama masa yang tertentu sahaja. Setiap pemboleh ubah mesti berada di dalam order 1. Yang ketiga adalah testing for panel co-integration, di mana ia mengkaji hubungan di antara penggunaan tenaga dengan pemboleh ubah yang lain seperti dinyatakan sebentar tadi. Yang keempat ialah estimation of elasticity in the long run. Ia digunakan untuk mengukur kadar perubahan tenaga tidak boleh diperbaharui sebagai tindak balas dengan perubahan pemboleh ubah yang lain. Dan yang terakhir sekali ialah panel causality test, di mana ia menentukan jika pemboleh ubah yang lain mampu meramalkan penggunaan tenaga. Hasil daripada kajian ini dapat disimpulkan bahawa penggunaan tenaga sangatlah bergantung kepada proses pembandaran. Semakin cepat proses pembandaran berlaku, semakin banyak tenaga yang tidak boleh diperbaharui digunakan. Kebanyakan negara membangun sangat bergantung kepada sumber tenaga ini untuk memajukan sektor ekonomi mereka. Selain itu, harga minyak juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penggunaan tenaga tidak boleh diperbaharui untuk perbandaran. Banyak negara yang memilih minyak dan gas asli, iaitu salah satu daripada tenaga tidak boleh diperbaharui kerana ianya jauh lebih murah berbanding pilihan tenaga yang lain. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya Misbahul binti Anwar akan membentangkan mengenai kelebihan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Kebaikan yang pertama adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui ini mempunyai jumlah tenaga yang tinggi. Sumber seperti arang batu dan minyak cenderung memberikan lebih banyak tenaga berbanding dengan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar ataupun angin. Kelebihan yang kedua ialah pengguna dapat mencari sumber yang tidak boleh diperbaharui ini dengan harga yang sangat menjimatkan. Hal ini kerana tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini mudah untuk didapatkan dan lebih mudah untuk diproses berbanding sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Ini menyebabkan harga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui jauh lebih murah berbanding sumber yang boleh diperbaharui. Kelebihan yang ketiga adalah keuntungan besar dapat dihasilkan dalam perlombongan arang batu, penjualan minyak atau pembinaan saluran paip gas asli.
Hal ini kerana kita lebih banyak menggunakan minyak, petroleum dan arang batu dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, minyak digunakan sebagai salah satu keperluan di dapur, petroleum pula untuk kenderaan dan arang batu digunakan secara meluas sebagai bahan bakar dan merupakan satu keperluan yang utama untuk negara yang mengalami musim sejuk. Seterusnya, dengan menggunakan sumber yang tidak boleh diperbaharui, lebih banyak sektor pekerjaan boleh diwujudkan. Sebagai contoh, sektor perlombongan, pemprosesan dan pemurnian sumber memerlukan tenaga kerja yang banyak. Oleh itu, kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas dengan penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Poin yang kelima adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui mudah untuk ditemui di mana-mana sahaja. Ini menunjukkan bahawa tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini dapat dipindahkan ataupun diangkut ke seluruh dunia dengan mudah. Akhir sekali ialah sebilangan besar sumber yang tidak boleh diperbaharui sangat senang disimpan. Maksudnya, sumber yang tidak boleh diperbaharui ini lebih tahan lama daripada sumber yang boleh diperbaharui. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. The next slide is about disadvantages of non-renewable energy. Bila ada kebaikan, mestilah ada keburukan dia kan? So, antara keburukan tenaga yang tak dapat diperbaharui ni ialah can cause environmental pollution. So, untuk kita hasilkan sesuatu tenaga tu, dia mestilah melalui beberapa proses. Antaranya macam burning fossil fuels, sebab mostly tenaga-tenaga ni kita dapat ataupun kita hasilkan daripada fosil. So this process can cause the release of carbon dioxide, which is dia directly linked to the global warming. Bila carbon dioxide banyak, dia akan menyebabkan global warming. So this global warming is not healthy to our earth. Dia akan menyebabkan kerosakan kepada bumi kita. The next point is huge amount of fuel reserve. So untuk kita pastikan stesen jenis kuasa tu tetap berjalan, tetap berfungsi, kita perlukan banyak sangat sumber tenaga. So dia akan menyebabkan penjanaan tenaga tu makin mahal sebab kita perlukan dalam kuantiti yang banyak. Poin yang ketiga ialah they will run out. Bila kita banyak guna bahan daripada sumber tenaga yang tak dapat diperbaharui ni, lama-lama dia akan habis. And once the earth supply of these fossil fuels ataupun these energy resources have been used up, they can be renewed. Dia tak dapat nak diperbaharui. Mungkin boleh diperbaharui, but it takes a long time, maybe at least several hundred million years untuk dia ada balik. Sebab dia kan daripada fosil and fosil takes a long time untuk dia jadi fosil. So, kita bila sumber tenaga ni habis, kita tak dapat nak perbaharui dia dan kita tak dapat nak gunakan. Okay, poin yang seterusnya ialah rising cost. So, untuk sesuatu bahan yang susah kita dapat ni, kira macam limited edition, dia mesti jadi rebutan ramai. And bila sesuatu bahan tu jadi rebutan ramai, jadi ramai orang nak, dia mesti akan naik harga dia. So, setengah negara tu dia pegang macam harga saham, harga minyak yang mahal sangat. Dan dia boleh naik tanpa sebarang warning. Poin yang kelima ialah risiko terhadap kesihatan para pekerja. Pekerjaan melombong arang batu ataupun drilling for oil ni, dia can be very dangerous. Dia boleh munculkan satu long-term effect for human health include respiratory problems such as asbestosis and silicosis. Dia boleh munculkan juga penyakit-penyakit bahaya yang lain. And untuk dapatkan sumber tenaga ni, mereka perlu berhadapan dengan pelbagai jenis kecederaan yang dapat mengancam nyawa mereka. Okay, the last point is oil spills. Oil spills ni selalu kita dengar kalau kapal yang bawa minyak tu pecah. So, minyak tu akan berselerakkan dekat laut. Dan ini sangat tidak elok untuk hidupan-hidupan di laut tu. Sebab dia akan halang cahaya matahari daripada masuk and certain
haiwan akan termakan minyak ni dan akan membahayakan kepada hidupan-hidupan laut. Okey, untuk efek yang seterusnya adalah untuk environment. Jadi, efek yang pertama adalah greenhouse gas emission. Okey. Untuk setiap non-renewable gases ataupun fuel yang dibakar, dia akan memproducekan kandungan-kandungan karbon dioksida dan methane dan bermacam-macam lagi gas. Dan setiap fuel-fuel yang dibakar tu, dia ada setiap level-level greenhouse gases effect dia. Jadi, dekat sini hanya dibekalkan contoh seperti arang dan natural gases. Jadi apabila kita teruskan pembakaran non-renewable fuel ni, dia akan menyebabkan kita punya planet ni continue heating. Jadi dia akan menyebabkan animal ecosystem dan biodiversity animal punya habitat akan terjejas. Okey, untuk efek yang kedua adalah untuk air pollution. Dekat sini kita boleh nampak contoh seperti arang, dia akan produce mercury. Jadi mercury ni apabila berkuap ke udara, dia akan jadi beracun dan risiko tinggi untuk kena racun-racun yang ada kat asap-asap yang telah dicemari ini adalah kanak-kanak. Jadi dia akan menyebabkan diorang punya kesihatan ni kira berkurang dan dapat banyak penyakit. Dan efek yang terakhir adalah water pollution. Macam kita tahu sekarang ni banyak kilang-kilang dia akan dia akan buang sisa-sisa buangan tu ke sumber-sumber air yang terdekat seperti sungai dan laut. Jadi dia akan menyebabkan habitat dan ekosistem akuatik seperti ikan dan tumbuhan-tumbuhan akuatik ni akan turut terjejas dan mungkin akan pupus. Jadi memang banyak juga efek-efek environment yang disebabkan non-renewable energy ni. Jadi yang paling besar dan paling jelas yang kita nampak adalah 3 efek ni saja. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazim bin Jamaluddin. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang faktor ekonomi. Untuk yang pertama, minyak dan gas membantu pembangunan ekonomi. Hal ini kerana minyak dan gas adalah sumber yang terhad sehingga sekarang. Ia juga banyak dan sumbernya juga banyak dijumpai. Dianggarkan sumber minyak dan gas dapat bertahan sekitar 20 hingga ke 30 tahun. World Energy Outlook pada 2018 telah menyatakan bahawa 53% permintaan dunia untuk tenaga yang digunakan terutamanya untuk pengangkutan, bahan kimia dan pembuatan dibekalkan oleh minyak dan gas. Untuk yang seterusnya, arang batu dapat membasmi atau mengurangi kemiskinan, terutamanya di Bangladesh dan India. Arang batu memberi tenaga elektrik kepada isi rumah miskin kerana harganya lebih murah daripada sumber tenaga yang lain. Ia juga memberi peluang pekerjaan kerana arang batu harus menjadi milik dari lokasi pelumbungan. Kilang arang juga memerlukan orang untuk mengoperasikannya hingga kini. Hanya sedikit teknologi yang dapat mengoperasikan arang tanpa mengalami kerosakan serius kerana asap jelaga yang keluar semasa proses tersebut. Untuk yang terakhir atau yang ketiga, kos sistem untuk tenaga nuklear jauh lebih rendah daripada untuk pembaharuan berkala. Teknologi tenaga nuklear mahal untuk dibina tapi agak murah untuk dijalankan. Di banyak tempat, tenaga nuklear berdaya saing dengan bahan bakar fosil sebagai alat penyediaan elektrik. Kos pelupusan dan penjahtinjaan biasanya termasuk dalam kos operasi. Sekiranya kos sosial, kesihatan dan alam sekitar bahan bakar fosil juga diambil kira, daya saing tenaga nuklear ditingkatkan. Secara merata, tenaga nuklear adalah sumber ekonomi penyediaan elektrik, menggabungkan kelebihan keselamatan, kebolehpercayaan dan pelepasan gas rumah hijau yang sangat rendah. Tumbuhan yang ada berfungsi dengan baik dengan tahap ramalan yang tinggi. Kos operasi logik ini lebih rendah daripada hampir semua pesaing bahan bakar fosil
dengan risiko inflasi kos operasi yang sangat rendah. Logi kini dijangka beroperasi selama 60 tahun dan lebih lama lagi pada masa hadapan. So, sekian, terima kasih daripada. Assalamualaikum.